Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pengajian petang ini dengan kita berzikir munajat.
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
Ya Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah kami kembali padamu ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Allah. Kami menyesal atas sekalian perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Ya Allah. فهل
tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ya Allah. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allah. Dosa-dosaku bagaikan pepesir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Ya Allah. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Wassallallahu. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك معرفتك. Ya Allah, Engkaulah yang kami maksudkan, keridaan-Mu lah yang kami tuntut. Kurniakanlah kami ya Allah akan kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Habibur Rahman. Assalamualaikum ya Khalilur Rahman. Assalamualaikum ya Sahibal Mi'raj. Assalamualaikum ya Sahibal Buraq. Assalamualaikum ya Syafi'. Assalamualaikum ya Musyaffa'. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Mustafa. Assalamualaikum ya Murtada. Assalamualaikum wa ala alika at-tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh.
qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabili rabbika haqqa jihadi. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita bertemu sekali lagi dalam pengajian petang ini. Bersama-sama kita dalam pengajian mengenai ibadat berwukuf di padang Arafah dan fadilat-fadilatnya beserta pada hari Arafah dan amalan-amalannya. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan nasihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dalam pengajian kita semalam kita telah menyebutkan bagaimana kemuliaannya hari Arafah, yang di mana kita telah mengatakan ibadat pada hari Arafah itu di mana pahalanya digandakan seperti 10,000 hari. Masya Allah, itulah kelebihannya ya, kita beribadat pada hari Arafah. Dan demikian pula kita kalau puasa hari Arafah diampunkan 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Masya Allah, itulah untungnya orang yang puasa pada hari Arafah. Dan demikianlah hari Arafah ini termasuk daripada 10 hari awal Zulhijjah, di mana amalan pada 10 hari awal Zulhijjah tersangat kasih dan dikecintai dan tersangat mulia, tersangat agung di sisi Allah, bahkan melebihi lagi daripada bulan Ramadan. Masya Allah, sehingga ke bulan Ramadan yang begitu berkat pun tak dapat menandingi akan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Melainkan ibadatnya wajib yang fardu atas dalam Ramadan, maka sudah tentulah ibadat fardu melebihi di atas pahala-pahala yang sunat. Tapi kalau sekadar pahala sunat, maka pahala sunat pada bulan 10 awal Zulhijjah melebihi daripada bulan Ramadan. Demikianlah siang hari kita berpuasa 10 hari awal Zulhijjah ini seumpama puasanya 1000 hari. Ada riwayat kata seumpama 101 tahun. Ada yang mengatakan seperti 1 bulan. Ada yang kata 2 bulan. Masya Allah, banyak riwayat-riwayat hadisnya. Dan kalau kita berdiri malam pada 10 hari awal Zulhijjah, seperti kita berdiri malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Hari Arafah termasuk daripada 10 hari awal Zulhijjah. Dan tidak ada hari yang lebih afdal. Tak ada hari, satu hari yang lebih afdal di sisi Allah, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada hari Arafah. Dan hari Arafah termasuk daripada 10 hari awal Zulhijjah. Dan demikian pula kita dalam hari Arafah sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran kita semalam, hari Arafah ini hari yang paling banyak sekali Allah SWT merdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Sehingga syaitan merasa tersangat terhina dia pada hari Arafah kerana sekalian penat lelah dia semuanya menjadi sia-sia kerana seseorang hamba yang mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, ampunkan aku Ya Allah. Maka diampunkan semua dosa-dosanya.
Masya Allah. Begitulah di hari Arafah, hari pengampunan dosa. Hari yang Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan. Dan hari Arafah dinamakan dia juga pada hari Nabi SAW berwukuf itu, dinamakan dia Hajjil Akbar. Jadi alim-alim ulama ada berbeza pendapat tentang siapakah yang dinamakan Haji Akbar. Maka ada ulama mengatakan dia adalah hari Arafah. Hari Arafah itu dinamakan Haji Akbar kerana rukun haji yang paling besar sekali ialah hari Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu Arafah. Seolah-olah semua rukun-rukun yang lain daripada tawaf, pada sa'i semua tak dipandang, tapi hanya Arafah sebagai rukun yang aktif. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah hari Arafah itu hari yang paling sekali mulia dan dinamakan dia Haji Yaumul Hajjil Akbar, hari Haji Akbar. Dan ada ulama mengatakan hari Haji Akbar itu ialah kerana kebetulannya Nabi SAW berwukuf pada hari Arafah itu hari Jumaat. Jadi bertembung dua hari raya. Hari raya itu ialah hari Jumaat kerana Jumaat itu ialah hari raya umat Islam setiap minggu. Dan hari Arafah itu juga adalah hari raya kerana kita dah sebutkan 5 hari raya, iaitu hari Arafah, hari raya Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. Jadi itulah dia. Jadi bila bertembung 2 hari raya, maka dinamakan dia tu hari Hajjil Akbar. Jadi sebab tu ulama mengatakan pada hari Haji Akbar, iaitu apabila wukuf pada hari Jumaat. Bila wukuf Arafah pada hari Jumaat. Bukannya hari raya jatuh hari Jumaat namanya Haji Akbar. Tidak. Tapi bila wukuf hari Jumaat, maka itulah nama Haji Akbar. Maka sebab itulah Imam bin Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa Haji Akbar pahalanya 70 kali ganda lebih daripada haji biasa. Kerana ibadat pada hari Jumaat memang dilipat gandakan lebih daripada hari biasa. Jadi kalau wukuf itu merupakan dia punya, kita katakan ibu ibadat haji, iaitu wukuf Arafah, maka bila wukuf pada hari Jumaat, maka pahala haji yang berlipat kali ganda lagi. Masya Allah. Beruntung, bertualah orang yang dapat menaikkan ibadat hajinya wukuf pada hari Jumaat. Insya Allah, mudah-mudahan semua kita akan dikurniakan Allah dapat berwukuf pada hari Jumaat, iaitulah Haji Akbar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi begitulah besarnya ganjaran Allah SWT kepada orang-orang yang berwukuf pada hari Arafah dan juga orang yang tidak berwukuf di padang Arafah seperti kita di tanah air, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Melbourne, Australia, di mana-mana. Kita juga akan mendapatkan kelebihan fadilatnya. Kenapa? Kerana begitulah alim-alim ulama kita pada setiap hari Arafah mereka akan beramai-ramai mengambil sempena orang yang wukuf di Arafah. Jadi orang yang wukuf di Arafah itu pada mulanya solat zuhur, itulah masa waktu wukuf di Arafah. Maka mereka daripada waktu salat zuhur itu, di mana-mana mereka berada bersempena salat zuhurnya Arafah, mereka akan mempersiapkan diri mereka dengan berzikir, beramal dan juga bertasbih, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita sama-sama takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi takbir ini taklah khusus hanya pada hari raya,
Tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis, Nabi SAW mengatakan bahawa pada 10 hari amalan 10 hari awal Zulhijjah sangat dikasihi oleh Allah, maka perbanyakkanlah takbir dan tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, dan tahmid iaitu memuji pada Allah. Jadi bukan khusus pada hari raya, sepanjang 10 hari ini. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 5 Zulhijjah. Jadi kita banyakkan takbir. Masa kita berjalan, masa kita duduk, masa kita sedang memandu, takbir terus. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka mengelilingi pasar-pasar dengan bertakbir pada 10 hari awal Zulhijjah. Dan orang ramai pun ikut bersama-sama mereka bertakbir. Alhamdulillah. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada hari Arafah itu ialah hari pengampunan, hari kelepasan dari api neraka, hari di mana Allah Ta'ala mengkabulkan hajat hamba-hambanya, di mana Allah Ta'ala rahmatnya turun pada petang hari Arafah, dan Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat-malaikatnya, apakah hamba-hamba aku ini kehendak, apa yang mereka nak? Maknanya di sini Allah Ta'ala bertanya untuk Allah berikan ganjaran kepada mereka. Apa yang mereka akan nak, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itulah hari pengkabulan doa. Hari di mana Allah Ta'ala sangat bermurah untuk menyampaikan hajat sekalian hamba-hambanya. Berkata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang wali Allah. Dia melihat seorang itu berdoa, menangis doa pada Allah. Maka dia pun berkatalah kepada kawan-kawannya, kalaulah sekiranya seseorang yang berdoa menangis ini kepada seorang yang kaya, yang pemurah, dan dia meminta hanya 1 sen saja, apakah akan diberi atau tidak kepada orang yang meminta itu? Jawapan kawan-kawannya, sudah tentu ya Syekh, sudah tentu, sebab dia hanya minta 1 sen, dan demikianlah dia meminta daripada yang sangat kaya, yang sangat pemurah. Maka berkatalah Fudail bin Iyad, Allah yang maha kaya dan Allah yang maha pemurah, dan permintaan kamu hanya tak sampai apa satu habuk pun. Allah boleh beri lebih daripada itu. Mintalah kepada Allah pada hari Arafah. Subhanallah tuan-tuan. Hari Arafah jangan disia-siakan. Walaupun kita di Singapura, di Malaysia, di Australia, di mana-mana, kita ambil kesempatan ini untuk kita berdoa dan menangis, memohon kepada Allah. Mohonlah kepada Allah segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetapi sebagaimana kita menginginkan untuk mendapatkan pengampunan Allah, untuk mendapat penghapusan dosa-dosa kita, dan untuk mendapatkan akan kelepasan dari api neraka, kita kena waspada dari segala perkara yang boleh merosakkan daripada mendapatkan sekalian tersebut, daripada tertahannya rahmat Allah kepada kita, daripada tertahannya kebebasan neraka daripada kita. Maka dengan sebab itulah berkata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala yang mengarang kitab Lataiful Ma'arif ini, yang di mana beliau berpesan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Tuhan pengarangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka pesannya, iaitu pada hari Arafah, jangan terlepas daripada puasa pada hari Arafah. Hari Arafah hari Khamis. Jadi kita hari Khamis ni pastikan kita berpuasa hari Arafah. Habis Ustaz, saya ada puasa qada, macam mana? Boleh. Kita puasa qada, kita niat aku esok hari puasa qada Ramadan yang lepas dan puasa sunat hari Arafah. Boleh. Ya, dan Ustaz, saya besok ni hari Khamis, boleh tak kita niatkan puasa hari Khamis? Boleh. Aku besok puasa qada Ramadan yang lepas dan sunat hari Arafah dan sunat hari Khamis. Ustaz, banyaknya. Boleh. Satu fardu boleh digabungkan dengan puasa-puasa sunat punya niat. Itulah pendapat kebanyakan ulama kita, Imam Mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada juga pendapat yang mengatakan tak boleh digabungkan, tapi kita ambil pendapat yang membolehkannya, ya. Dan itulah puasa hari Arafah itu diampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang.
Dan demikian juga kita jagalah anggota tubuh badan kita, daripada mata kita, lidah kita, kaki tangan kita, segala-galanya. Jangan kita biarkan dia tu dengan melakukan dosa dan maksiat. Jangan dibiarkan dia melakukan perkara yang mungkar. Jangan dibiarkan dia melihat gambar-gambar yang tak baik. Dan demikian juga bercakap bohong atau mengumpat atau mengata. Jangan sama sekali. Dan kerana apa? Kerana semua dosa-dosa dan maksiat ini akan menahan daripada rahmat Allah SWT. Dan dengan itu tidak akan mendapatkan oleh orang yang berpuasa itu ataupun yang beribadat pada hari Arafah itu akan sesuatu kelebihan daripada kelebihan hari Arafah. Dan dengan itu para jemaah sekalian, kita jagalah diri kita juga daripada kita melakukan perkara yang haram seperti minum arak atau derhaka pada ibu bapa, di mana telah disebutkan di dalam kitab ini bahawa antara orang yang tak mendapatkan daripada rahmat Allah dan pengampunan Allah dan kelepasan dari neraka pada hari Arafah ialah seperti mana sepotong hadis daripada Jabir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma yura yawmu aktsaru atiqan wala atiqatan min yaumin Arafah la yaghfirullahu fihi al-mukhtal." Yang artinya tidak dilihat satu hari yang lebih banyak Allah merdekakan hamba yang lelaki atau perempuan dari api neraka lebih daripada hari Arafah. Tak ada hari yang lebih daripada hari Arafah Allah Ta'ala merdekakan hamba-hamba dari api neraka. Dan tetapi Allah tidak ampunkan kepada orang yang mukhtal. Mukhtal itu orang yang takabbur, yang besar diri. Jadi orang yang besar diri, takabur kerana kaya dia, kerana pangkat dia, kerana nama dia yang masyhur, kerana dia dihormati, disanjungi orang. Orang yang rasa megah diri dia tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala pada hari Arafah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada penyakitnya takabur. Ya Allah, buangkanlah dari kami sifat sombong dan takabur. Ya Rahmat, daripada hati kami sampailah kami kembali kepadamu. Ya Rahim, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan kita rasa besar diri. Jangan kita pandang satu orang pun kita rasa kita lebih mulia daripada dia. Walaupun dia orang fasik, orang yang maksiat, walaupun dia orang kafir, walaupun itu seekor haiwan, walaupun haiwan yang najis, anjing dan babi, tapi jangan kita pandang kita lebih mulia daripada mereka. Kerana bila kita rasa kita lebih mulia daripada mereka, maka itulah namanya takabbur, orang yang besar diri. Ustaz, dia orang kafir, dah tentulah dia kafir, kenapa pula kita tak rasa kita lebih baik pada dia? Kita tak tahu besok satu hari Allah bagi dia hidayat, dia memeluk agama Islam, dia jadi lebih baik daripada kita. Dan demikian juga haiwan-haiwan, kita tak boleh pandang kita lebih mulia daripada mereka. Kita tak tahu besok haiwan-haiwan di akhirat tak ada masuk neraka dan tak ada masuk, yang masuk syurga ada, yang masuk neraka tak ada. Kita ni belum tahu lagi neraka atau syurga. Jadi apabila kita rasa besar diri kita lebih mulia daripada haiwan-haiwan itu, maka kita dah orang yang takabur. Allah jaga tuan-tuan. Dan demikian juga jangan kita berterusan dengan perbuatan yang dosa-dosa besar. Seperti mana diriwayatkan oleh Ja'far Sarraj dengan sanadnya daripada Yunus bin Abdul A'la bahawa ketua rombongan haji zaman dulu adalah Amirul Hajj. Amir tu ketua, Hajj itu haji, iaitu setiap musim haji khalifah pemerintah Islam akan melantik satu ketua haji. Jadi pada zaman itu ada seorang ketua haji itu, dia bermimpi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua mereka yang menunaikan haji pada tahun itu, melainkan seorang lelaki sahaja, seorang lelaki daripada negeri Balkhi. Jadi orang-orang lelaki ni dari negeri Balkhi ni, kenapa pula dosa dia tu sampai tak diampunkan Allah? Bila diselidiki dan ditanya, maka didapati dia derhaka pada ibunya. Dia maki hamun, bahkan dia memukul ibunya. Bahkan dia memukul ibunya tu sampai mati. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah kerana mabuk dia. Mabuk kerana arak ke, mabuk kerana dadah ke. Itu pun dah pernah berlaku juga dalam masyarakat dunia kita hari ini yang kita baca dalam akhbar. Itulah antara dosa besar. Dosa besar derhaka pada ibu ayah bukan nak tunggu kita pukul dia. Hanya menjeling mata kita. Hanya mengatakan,
Itu saja pun sudah dosa besar dengan ibu ayah kita. Dan kalau orang yang derhaka pada ibu ayahnya, pada hari Arafah, hari pengampunan dosa, tak dapat dia pengampunan daripada Allah, tak dapat dia rahmat Allah. Ustaz, dahsyatnya. Ya, sebab tu sebelum kita nak sampai hari Arafah ni, dari sekarang ni pun kita minta ampun, minta maaf dengan ibu, minta maaf dengan ayah. Jangan kita ambil kecilkan hati mereka, jangan kita lakukan perkara yang merosakkan hati mereka, jangan. Dan demikian juga kita minta ampun dan minta maaf dengan kawan-kawan kita, dengan adik-beradik kita, dengan ipar duai kita, di mana kita mungkin ada cakap-cakap yang kasar, kita ada perkara yang kita melakukan yang kita tak sedar tapi menyakitkan hati mereka. Kita minta maaf. Jadi kalau sekarang Ustaz nak minta maaf, macam mana Ustaz kita nak pergi rumah mereka? Tak boleh ni COVID-19 ni. Apa yang susah? Engkau hantar saja WhatsApp. Ini sempena bulan Zulhijjah, dah hampirnya masuknya dekatnya hari wukuf Arafah dan hari raya Idul Adha. Saya dengan menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa, tersinggung perasaan daripada perkataan saya, perbuatan saya dengan sengaja atau tak sengaja. Maafkan kami. Cakaplah macam tu. Jadi dia pun tengok baca, kesian adik aku, kesian sahabat aku. Okeylah, aku pun maafkan juga. Jadi sama-samalah bermaaf-maafan. Jadi ambil kesempatan ni tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni 5 Zulhijjah, lagi 4 hari kita akan masuk hari wukuf Arafah, iaitu hari Khamis. Jadi kalau hari ni hari Ahad, hari besok Senin, Selasa, Rabu, 3 hari sebelum kita masuk pada hari Arafah, ambil kesempatan ni, hantar mesej pada saudara mara, kawan-kawan, sahabat anda dan saya sendiri, menghulurkan 10 jari, memohon maaf daripada semua para jemaah yang mengikuti program saya daripada awal sampai saat ini, yang mungkin dalam cakapan saya mungkin terkasar bahasa, tersinggung perasaan ataupun melukakan hati tuan-tuan dan puan-puan. Saya menyusun 10 jari saya ucapkan maafkan kami. Para jemaah maafkan saya ke tidak? Tak dengar. Maafkan ke tidak? Oh ya, baiklah, terima kasihlah banyak ya. Saya pun maafkan semua. Saya pun tak ada simpan hati dengan siapa-siapa pun. Baik dia mengumpat saya kat belakang, dia kata saya macam-macam, tak apa. Saya ampun dan saya maafkan. Sebab itulah dia sifat yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kepada orang yang pemaaf. Kerana Allah sendiri pun pemaaf dan suka memaafkan hamba-Nya. Jadi kita pun memaafkan orang. Walaupun orang tu tak minta maaf dengan kita, kita maafkan mereka. Jadi itulah lebih besar lagi daripada pahala kita nak maafkan orang setelah orang minta maaf. Orang minta maaf, itu kita maafkan, okeylah. Itu memang biasalah. Tapi orang tak minta maaf, kenapa ustaz kita nak maafkan dia? Dia tak minta maaf dengan kita pun, tak datang jumpa muka kita pun. Sudahlah. Itu nampak, itu sifat sombong tu. Rasa diri kita megah. Akulah patut dia orang datang jumpa aku. Patut dia orang datang minta maaf dengan aku. Aku abang, aku lebih tua. Jangan ada perasaan itu. Apabila Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, kedua cucu Nabi SAW, ada perselisihan antara keduanya, maka Sayyidina Hasan ialah abang, Sayyidina Husin adalah adik. Besok hari Sayyidina Hasan datang ketuk pintu rumah adik dia. Apabila adik dia buka pintu, terkejut abang dia datang. Maka Sayyidina Hasan kata, adik, abang minta maaf semalam perselisihan kita, minta maaf lah ya. Maka terkejut adik dia. Adik kata, abang, patut saya lah adik yang pergi jumpa abang. Kenapa pula abang datang jumpa saya dahulu? Maka kata dia, tidakkah kita dah dengar datuk kita, iaitu Nabi SAW berkata, apabila berselisih dua orang Muslim, yang pertama minta maaf, itulah lebih besar pahalanya. Nampak tuan-tuan? Bukan nak tunggu siapa menang, siapa kalah, siapa betul, siapa salah. Itu perkara kedua. Kita tolak tepi. Bukan, aku menang, aku tak boleh minta maaf, dia minta maaf dengan aku. Tak ada. Kita tolak tepi semua. Tapi orang yang paling besar pahalanya ialah orang yang meminta maaf sebelum yang kawan tu meminta maaf pada kita. Masya Allah tuan-tuan. Ini kalau dapat kita amalkan, hidup masyarakat kita aman. Dan bahkan kalau hidup dalam rumah tangga ni pun, dengan keadaan suami isteri, bila suami isteri itu bertengkar atau berselisih faham, cepat-cepat minta maaf. Siapa yang minta maaf lebih cepat, dia lah lebih besar pahala. Isteri pun kata, bang, saya minta maaf bang. Apa pula kau salah? Aku yang salah. Tak apa bang, saya ini minta maaf. Macam tu. Masya Allah tuan-tuan. Kalau ada isteri macam tu, bahagia suaminya. Demikian pula suami pula. Kalau sekiranya ada selisih faham, jangan kata, aku suami,
Aku ketua rumah tangga. Lepas tu isteri aku minta maaf. Nak tunggu bila dia nak minta maaf. Jangan macam tu. Itu sombong. Itu takabur. Itu orang yang takkan diampunkan Allah pada hari Arafah. Habis macam mana Ustaz? Kita rendah diri. Sayang, abang minta maaf. Ustaz, kita suami takkan minta maaf isteri. Apa salahnya? Apakah saham jatuh ke saham kita? Apakah rugi kita punya peniaga kita? Bahkan untung lagi kita punya rezeki kita. Rezeki apa? Rezeki akhirat kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari saat sekarang ini, kita mulakan mesej-mesej kita. Minta maaf pada saudara mara kita, keluarga kita. Dan khususnya ibu ayah kita. Habis Ustaz, ibu ayah dah meninggal macam mana? Ibu ayah dah meninggal, kalau ada kesempatan kita pergi ke ziarah ke perkuburannya. Kalau tak ada kesempatan, kita hadiahkan baca Yasin, Fatihah. Dan kita minta, Ya Allah, sampaikanlah pahala kepada ibu ayah. Mudah-mudahan ibu ayah maafkan aku ini, Ya Allah. Kita minta pada Allah. Walaupun kita tak pernah derhaka pada pandangan mata kita. Aku tak pernah berdosa dengan ibu ayah. Mana kita tahu ibu ayah tu kalau dia terasa hati pun bukan nak cakap. Dia simpan dalam hati dia. Tapi anak tu sudah berdosa. Melainkan ibu ayah tu ampunkan, maaf, tak apalah, aku maafkan dia. Barulah terlepas dosa daripada si anak itu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi jangan ada simpan-simpan. Dan sebelum nak sampai hari Arafah ni, jangan ada simpan-simpan dalam hati ya. Baik kita anak bini kita, dengan keluarga kita, dengan jiran kita, dengan kawan-kawan, dengan teman-teman. Jangan ada permusuhan. Kita minta maaf sesama mereka ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan demikian juga pada hari Arafah ini, maka hendaklah kita perbanyakkan dengan zikrullah. Dan zikrullah yang paling sekali mulia ialah penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul zikri, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, yang diucapkan dengan ikhlas. Maqala la ilallah, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah daripada hati yang ikhlas, masuk syurga. Dakhala jannah, masuk syurga. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW memperbanyakkan pada hari Arafah, Nabi memperbanyakkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tu Ustaz? Tambahan biyadihil khair yang lain kita dah tahulah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair itu makna di tangan Allah sekalian kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah di atas segenap sesuatu sangat berkuasa. Banyakkan kita baca kalimah ini. Dan dalam suatu hadis daripada Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah. Masya Allah. Sebaik-baik, yang paling bagus, yang paling afdal doa ialah doa hari Arafah. Masya Allah. Minta tuan-tuan, minta kepada Allah yang Maha Kaya pada hari Arafah. Itulah sebaik-baik doa. Dan wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan, aku wa anna wa nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi yang sebelumku. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik doa yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dia ringkas, dia tak ada biyadihil khair ya. Ini cerita biasa, ini selalu kita bacalah lepas salat maghrib, lepas salat subuh kan. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasa Ustaz kita baca. Baguslah tu. Amalkan, bacakan banyak-banyak. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini zikir ni kita kalau boleh kita ulangkan 100 kali. Daripada hari Arafah. Hari Arafah tu iaitu hari Khamis ni. Dia bermula daripada bila? Daripada saat orang mula wukuf Arafah. Orang mula wukuf Arafah ialah pada jam 12.10 atau 12 suku. Waktu Arafah. Jam kita dalam pukul 5 suku. Waktu kita punya kuliah. Kita akan amalkan insya-Allah ya. Itulah. Jadi pada hari Arafah ni kita ada program.
hari Arafah khusus kita akan buatkan, iaitu amalan hari Arafah. Lepas asar, zikir-zikir, doa, zikir munajat dan dicampur dengan doa, dan kemudian nanti lepas Isyak, di mana waktu petang hari Arafah, di Arafah sana petang lepas asar, kita di sini pukul 9 malam. Pukul 9 malam kita akan isi pula dengan doanya Arafah. Kita hayati hari Arafah seolah-olah kita berada, rohani kita, jiwa kita, raga kita berada di Arafah. Masya Allah, walaupun kita jauh daripada Arafah, tapi kita berada sama-sama dengan orang wukuf Arafah. Sewaktu Nabi kita SAW dalam pergi perang berjihad fisabilillah, Nabi berkata, sebahagian daripada saudara-saudara kita yang berada di kota Madinah Munawwarah dihalangi dengan sebab-sebabnya tertentu. Ada yang sakit, ada yang tak cukup wangnya, jadi tak dapat nak keluar fisabilillah. Tetapi mereka bersama-sama kita, setiap langkah-langkah kita naik bukit, kita turun bukit, kita mendatar jalan, semua mereka bersama kita. Kenapa bersama kita? Walaupun mereka ada di Madinah, kerana hati mereka, jiwa mereka ingin bersama-sama dengan Nabi, ingin bersama-sama fi sabilillah, tapi mereka terhalang dengan halangan-halangan mereka. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan, hari Arafah ini kita don't miss it. Kita pastikan, kita isikan dengan hati, jiwa, raga kita untuk sama-sama kita menangis, berdoa, bertadarruk pada Allah, minta pada Allah, minta lepas pada neraka. Ingat tuan-tuan, hidup dunia kita semacam mana mewah sekalipun, kaya raya pun, tapi na'udzubillah kalau masuk neraka, rugilah serugi-ruginya. Satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun dalam dunia. Siapa yang sanggup? Na'udzubillah mizalik. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Kami beriman dengan sekalian janji-Mu. Kami beriman bahawa neraka adalah benar, syurga adalah benar. Ya Allah, kami tahu kami banyak dosa. Ampunkanlah kami, ya Allah. Pilihlah kami daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang Kau lepaskan dari neraka-Mu dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Begitulah Rasulullah SAW juga, di mana seorang sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu menceritakan, aku dengar Rasulullah SAW pada hari Arafah memperbanyakkan bacaan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini pun biasa orang baca juga lepas subuh dan lepas maghrib, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, iaitu Allah menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Dia, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan sekalian malaikat dan sekalian yang mempunyai ilmu juga menjadi saksi bahawa Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Allah, Allah, Allah. Jadi ayat ini daripada ayat surah Al-Imran ayat 18. Jadi banyakkan bacaan ni, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ustaz, ini Ustaz baca-baca ni kita tak ingat, tak apa. Nanti saya akan salinkan, saya akan masukkan dalam FB, tuan-tuan boleh copy. Jadi tuan-tuan sebelum pada hari Arafah tu biasa-biasakan. Jadi kita akan jadikan dia seperti bacaan zikir yang akan saya pimpin insya-Allah. Jadi Nabi SAW pun apabila setelah baca syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu walul ilmi, Nabi SAW pun mengatakan wa ana ala dhalika minasyahidin, wa ana, dan aku pun di atas yang demikian itu daripada yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi pada hari itu tuan-tuan, kita banyakkan zikrullah, menandakan tauhid kita kepada Allah, dan kita banyakkan dia zikir dengan memohonkan keampunan daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan isikan masa kita lepas asar seperti sekarang ini, dan juga nanti lepas isyak seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dan demikianlah dalam hadis yang sahih, sesiapa yang membaca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia diberikan pahala ibarat seperti memerdekakan, iaitu 10 daripada hamba abdi. Masya Allah. Ada yang disebutkan dia daripada 10 hamba abdi daripada kalangan anak-anak Nabi Ismail AS. Subhanallah, ya.
Jadi apa kalau kelebihan kita membebaskan hamba abdi, Ustaz? Kalau kita bebaskan satu hamba abdi, seluruh anggota kita dilepaskan daripada neraka. Jadi kalau kita merdekakan 10 hamba abdi, 10 kali kita punya kebebasan dari neraka. Allah lepaskan kita dari neraka. Masya Allah. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Dan pada hari Arafah itu, perbanyakkanlah merdekakan diri kita dari api neraka. Macam mana nak merdekakan diri kita pada api neraka? Kalau zaman dulu ada hamba-hamba abdi, maka kalau satu hamba abdi kita merdekakan dia, kita bebaskan dia, kita lepaskan dia daripada perhambaan, maka kita dibebaskan diri kita seluruhnya daripada api neraka. Jadi kalau zaman dulu, raja-raja, sultan-sultan, orang-orang kaya, mereka pada hari Arafah membebaskan banyak hamba-hamba abdi daripada perhambaan. Dan ada juga daripada orang-orang yang salah silap jenayah yang kecil-kecil, diampun dan dilepaskan daripada penjara. Subhanallah. Dan bukan itu saja, adanya orang-orang kaya pula di mana mereka bersedekah pada hari Arafah, tuan-tuan. Hari Arafah mereka bersedekah untuk nak bebaskan diri mereka dari api neraka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah Ta'ala membeli daripada orang yang beriman, membeli dengan diri mereka dan harta mereka dengan dibalaskan mereka syurga. Jadi bagaimana kita sekarang Allah nak beli daripada kita? Kau bagi aku bagi kau syurga. Maknanya kau lepas pada neraka. Maka bahagian orang-orang yang kaya, orang yang soleh, mereka apa buat? Mereka sedekah sebanyak-banyaknya pada hari Arafah. Ada yang di mana orang-orang saleh yang kaya tu, mereka sedekahkan timbangan emas, timbangan perak, seberat mana badan mereka. Oh, badan mereka berapa kilo ni? 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo. Sebanyak itu pula mereka sedekahkan timbangan perak, dia sedekahkan pada fakir miskin. Kenapa? Kerana mereka kata, apalah artinya harta ini kalau sekiranya neraka kepada aku, na'udzubillah. Jadi inilah satu masanya untuk aku selamatkan diriku daripada api neraka. Dia merdekakan diri dia dengan dari neraka. Bagaimana? Dengan dia bersedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita sudah sebutkan, sedekah adalah satu amalan yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Pada hari Jumaat yang lepas merupakan hari istimewa, banyakkan sedekah. Tapi Ustaz, ni dah terlepas hari Jumaat, don't miss. Kita ada lagi hari Khamis ini, hari Arafah. Kita jadikan hari itu kita sedekah sebanyak mana untuk lepaskan diri kita, lepaskan ibu ayah kita, lepaskan adik-beradik kita, lepaskan isteri suami kita dari api neraka. Kalau kita mampu, seberapa kita mampu. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah membalasi anda sekalian sebaik-baik balasan yang mana telah berinfak, yang telah pun mentransferkan kepada saya dan juga kepada teman saya untuk nak membangunkan satu madrasah tahfiz Quran untuk anak yatim di Cambodia, orang fakir miskin, ya, anak yatim, dan mereka dibangunkan dan sekolahnya itu alhamdulillah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada anda sekalian. Tapi projeknya belum selesai lagi, masih lagi dalam pembinaan, dan siapa yang nak menambahkan lagi dan juga nak memulakan dengan pemberian sedekah amal jariah. Ini amal jariah, tuan-tuan. Amal jariah itu maknanya berkekalan, mengalir. Sampai kita dah mati dalam kubur, masih lagi mengalir di pahala dia. Kerana selagi ada orang yang salat, ada orang yang beribadat, ada orang yang baca Quran dalam tempat itu, kita mendapat pahala, Masya Allah. Dan orang yang bersedekah kepada anak yatim pula pahala lebih lagi. Apa kata Nabi SAW? Kafilul aitam ma'i yaumal qiyamah kahatain. Orang yang menjaga anak yatim di hari akhirat bersama aku seperti dua jari ini. Rapatnya, begitulah rapatnya orang yang menjaga anak yatim di hari akhirat akan berdampingan dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak dapatlah terus menerus. Tapi inilah amal jariah kita untuk bangunkan madrasah mereka. Jazakumullah khairan. Mereka yang ingin dapatkan bagaimana nak transfer ke, nak bagi ke, boleh tengok pada FB saya. Kita ada masukkan, ada account number saya juga. Dan insyaAllah yang sudah bagi, saya dah selamat dah sampaikan. Alhamdulillah. Dan ini akan kita
kita teruskan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah para alim-alim ulama, mereka bersedekah tanpa sayang-sayang harta mereka. Habib Al-Ujma, seorang wali Allah, dia telah membeli dirinya dengan dia bersedekah sebanyak 40,000 dirham. 40,000 dirham, Masya Allah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tapi ini bukanlah satu paksaan, cuma ini adalah satu keanjuran untuk kita nak merdekakan, selamatkan diri kita dari api neraka. Dan begitulah kita tuan-tuan dan puan-puan, apalah yang ada pada kita, semuanya adalah hak milik Allah. Harta kita, rezeki kita, semua milik Allah Ta'ala. Bukan hak kita pun, hanya dipinjamkan. Allah nak melihat kepada kita sejauh manakah kita menggunakan kurnian Allah ini sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Arafah itu kita menadah tangan dengan penuh rasa kehinaan diri, dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa dosa yang banyak, dengan penuh menangis air mata yang mengalir. Kalau hari Arafah pun tak dapat kita mengalir air mata, maka menangislah atas kerasnya hatiku. Kenapalah hati aku ni hari Arafah aku tak dapat rasakan kesyahduannya, tak dapat aku menitis air mata. Kenapa ni dosa aku banyak sangat ni? Kerasnya hati. Menangislah atas hati kita yang keras itu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami ya Allah. Izinkanlah dapat menangis kami pada hari Arafah, mengenangkan dosa kami yang banyak. Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Allah. Terimalah kami, pilihlah kami menjadi kekasih-Mu, Ya Allah. Kami semua akan mati, Ya Allah. Kami akan tinggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Dan kami akan balik selai sepinggang. Tak ada siapa yang dapat selamatkan kami, melainkan hanya rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang dapat menyelamatkan kami. Kami mohon rahmat-Mu, Ya Allah. Kerana kami tahu kalau Tuhan yang maha luas rahmat-Mu, kalau yang maha pengasih, kalau Kau maha penyayang, kalau Tuhan yang maha pengampun dan Kau suka ampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah ibu ayah kami. Ampunkanlah datuk nenek kami. Ampunkanlah guru-guru kami. Ampunkanlah sekalian pakcik-makcik kami, adik-beradik kami, anak cucu kami. Ampunkanlah sekalian murid-murid kami, pegawai-pegawai kami. Dan ampunkanlah sekalian mereka yang mengikuti program ini, Ya Allah. Dan sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ampunkanlah semua kami, Ya Allah. Kurniakanlah kami barakah dan syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Minta pada Allah Ta'ala dengan penuh rasa keikhlasan, dengan penuh rasa rendah diri. Kita manusia banyak dosa, tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala bagi COVID ni, nak bagi ingat pada kita, dosa kau dah banyak sangat dah. Allah nak cuci dosa kita ni dengan dia bagi COVID ni, supaya dia cuci dosa kita. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Bertambah lagi dengan hari Arafah lagi, Allah bukakan lagi pintu pengampunnya. Allah bukakan lagi pintu kebebasan di neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah, lepaskanlah kami semua dari neraka. Lepaskanlah kami semua dari neraka. Lepaskanlah kami semua dari neraka-Mu, Ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita ambillah rebut, inilah peluang kita. Kita tak tahu hidup ke mati kita pada tahun yang akan datang, kita pun tak tahu. Tapi letakkan harapan bahawa Allah Ta'ala akan menerima doa kita. Allah Ta'ala akan menyambut kita punya permintaan. Allah Ta'ala akan mengabulkan kita punya hajat kita. Kerana dia sudah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku akan perkenankan. Selagi permintaan kita itu tidak memutuskan silaturahim. Selagi permintaan kita itu bukan permintaan yang haram. Selagi permintaan kita itu tidaklah permintaan untuk minta Allah segerakan, cepatkan, tidak. Tapi kita mohon saja kepada Allah. Kerana kalau kita bersifat dengan memutuskan silaturahim, haram, Allah tak terima. Kalau bersifat dengan kita meminta pada benda yang haram, Allah sudah tentu tak terima. Dan kalau kita meminta supaya Allah segerakan, cepatkan, itu macam kita perintah pada Allah. Jangan kita berbuat demikian, tapi hanya kita mohon kepada Allah. Allah Arhamur Rahimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seorang wali Allah bernama Syekh Ali Al-Muwaffaq. Beliau ini, dia pergi haji sudah 60 kali.
kali, lebih daripada 60 kali. Dan 60 kali dia pergi haji itu, dia hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Dia buat haji, tapi dia buat haji atas nama Nabi SAW. Masya Allah, luar biasa wali Allah ini. 60 kali haji dia hadiah pada Nabi SAW. Satu masa dia berwukuf di padang Arafah. Dia melihat orang-orang wukuf di Arafah. Dan dia pun berkata, Ya Allah, andai kata kalau kau tak terima haji orang-orang ini, Ya Allah, aku hadiahkan haji aku ini supaya mereka punya haji semua diterima oleh Engkau, Ya Allah. Maka dalam masa dia di padang Arafah antara sedar dengan tidur, maka dia bermimpi Allah Ta'ala berfirman kepadanya, iaitu satu suara mendengar kepada dia, Ya Ali bin Muwaffaq, apakah kau lebih murah hati daripada aku? Apakah kau lebih sayang kepada hamba-Ku lebih daripada aku? Maka tak ada siapa yang lebih sayang kepada hamba Allah lebih daripada Allah. Tak ada siapa yang lebih pemurah, lebih pemaaf daripada Allah. Maka suara itu mengatakan, wahai Ali, dengarlah bahawa aku telah ampunkan semua orang yang ada di wukuf di Arafah. Aku telah terima semua doa-doa mereka. Allahumma amin, ya amin, ya amin, ya Allah. Kami tahu Engkau Maha Pengampun. Kami tahu Engkau Maha Penyayang. Kabulkanlah doa kami. Ampunkanlah kami, ya Allah. Terimalah permohonan kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah ya kalau dalam penyampaian saya dan mengikut emosi, perasaan, ya. Tapi maaflah, apa-apa salah silap saya, terkasar bahasa, tersinggung perasaan, maka yang benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Maka sama-samalah saya akhiri, dan insya-Allah kita sambung lagi pada malam ini. Malam ini jam 9 malam ada pengajian keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan kebesaran Nabi kita SAW. Dan insya-Allah tuan-tuan, besok kita sambung lagi pelajaran kita tentang solat hari raya. Jadi kita sudah selesai daripada kelebihan hari raya, kelebihannya hari Arafah dan amalan-amalan yang patut kita lakukan. Dan insya-Allah kita akan banyakkan pula iaitu pada membicarakan tentang solat hari raya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Insya-Allah pada hari Ahad depan, jadi hari Jumaat hari raya, hari Sabtu kita kelas ada biasa seperti biasa. Kita nak jalan ke mana pun tak tersekat dengan Covid ni. Jadi kita Sabtu, hari Ahadnya saya akan mengadakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi majlis Maulidin Nabi hanya melalui live talika saja. Tidaklah kita kumpul ramai-ramai, kita tak boleh kumpul ramai-ramai sekarang, cuma melalui live talikas. Ya, jadi kita akan adakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu sama seperti waktu pengajian kita ini. Ya, jam 5 suku petang insya-Allah. Dan dengan itu saya akhiri dengan minta maaf banyak. Sama-samalah kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.